Dah boleh dah. Nak buat macam mana? Gini, buka ni. Buka. Okay. Online discussion, say something, details. Posted by. Okay. Jadi, saya pun kata Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh. Dah. Okay. Okay, boleh. Next ke ataupun boleh? Next. Okay. Alright. Diorang dah dengar semua orang ni. Hai. Mana nak tengok komen? Nak buka Facebook ke? Oh. Okay. Good morning, Helmi. Good morning, Faizatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. First time buat tak reti ya. Wan Ismahanini, Nazri. Waalaikumsalam. Nur Hazima, Rosma, Marwati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berpuasa. Dah boleh mula? Hai Ais, Kaisu. Waalaikumsalam. Wan Gurinda, Waalaikumsalam. Najihah. Waalaikumsalam, Oma. Dahdia. Gurul. Waalaikumsalam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'd. Pada pagi ini saya akan bersama dengan rakan-rakan semua selama sejam, pukul 9.30 hingga pukul 10.30 nanti, untuk saya membuat sedikit perkongsian tentang kreativiti kreativiti di tempat kerja. Tajuk sharing saya hari ini ialah warna-warni kreativiti, our color purple. Boleh ke siapa teka? Our color purple tu kenapa? Color purple tu memang sangat sinonim lah ya dengan UiTM semenjak tahun 1999 lagi. Next slide please. Jadi saya sebenarnya melakukan suatu perkara yang baru pada pagi ini. Jadi mohon diberikan sedikit lag ya. Persatuan Pentadbir UiTM telah berbesar hati ya, telah menjemput saya untuk membuat sedikit sharing. Sebenarnya bukan dia jemput pun, Datin Shikin bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Dia kata, Prof, adakah di kalangan pensyarah yang boleh share tentang macam mana nak beranak pinakkan idea kreatif. Masa tu kita tengah duduk-duduk kat rumah, sedang tulis-tulis paper, sedang fikir-fikir apa menu buka puasa. Jadi saya kata, oh saya pensyarah dan saya rasa saya bolehlah berkongsi apa saja pengalaman yang ada pada saya. Walaupun by training, saya bukanlah motivator ataupun ustazah ataupun counselor. By training saya seorang chemist ya, ahli kimia. Dan jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Persatuan Pentadbir UiTM yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membuat sharing session ini, perkongsian pengalaman ya. Jadi sebelum kita berkongsi apa-apa sedikit sebanyak tentang diri saya, mungkin ramai yang belum lagi kenal siapa saya. Alhamdulillah saya telah bekerja di UiTM 25 tahun, syukur. Saya lahir di Tawau, Sabah pada 1967. Saya pernah lupa bila tarikh lahir, lama sangat dah kadang. Saya seorang isteri, ibu kepada dua orang puteri dan seorang putera. Dah 25 tahun berkhidmat di UiTM, dan tentang latar belakang akademik saya, dah tukar slide ya. Next please. Tu dia. Tentang latar belakang akademik saya membuat degree BSc Chemistry di University of Surrey di England. Kemudian sebaik saja habis buat degree, saya sambung postgraduate peringkat PhD di universiti yang sama. Syukur ada rezeki di situ pada ketika itu. Dan saya dapat PhD tahun 1994. Dan 1995 saya balik ke UiTM, balik ke Malaysia dan memulakan perkhidmatan di UiTM pada tahun 1995 6 April. Jadi saya sekarang ni di UiTM telah berkhidmat selama 25 tahun 1 bulan 12 hari. Sebagai seorang pensyarah kimia, sebagai pentadbir, saya juga seorang penyelidik. Saya biasa menyelia penyelidikan pelajar-pelajar peringkat degree, master, PhD. Dan sedikit sebanyak tentang apa jawatan yang pernah saya pegang di UiTM bermula daripada tahun 1999 sehingga tahun lepas ya, 2019, 20 tahun. Saya menjadi koordinator usaha sama di PLA, Perhubungan Luar dan Antarabangsa, pada 1999 sehingga 2006. Di masa itu
pejabat kami di Intekma. Jadi mungkin ada rakan-rakan yang di PLA masih ingat saya di situ. Pada 2006 saya diminta untuk berkhidmat pula di hal ehwal akademik sebagai ketua pengurusan akademik hinggalah tahun 2011. Jadi di HEA saya mempelajari banyak perkara, saya dapat tahu ramai orang dan saya juga memperkayakan pengalaman dan ilmu saya ya dalam pergaulan sesama manusia. Pada 2011 hingga 2014 saya di HA juga adalah seorang pengarah pembangunan akademik, dan pada 2014 hingga tahun lepas, Julai tahun lepas, saya adalah penolong Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi di IRMI. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman saya sebagai pentadbir. Jadi saya rasa walaupun by training saya tidaklah mempunyai kelulusan khusus untuk counselling ataupun motivation, tapi melalui pengalaman saya bolehlah memberi sedikit perkongsian, semoga ia bermanfaat kepada semua rakan-rakan di sana. Saya pernah menjadi staff, saya juga pernah menjadi ketua, dan saya pernah juga sekarang ni tidak memegang apa-apa jawatan pentadbiran, dan bagaimana saya melihat kreativiti daripada pelbagai kacamata kita staff di pelbagai situasi ya, kreativiti. Ini adalah next slide please. Ini adalah titik permulaan bagaimana saya nak kata terjebak negatif ya. Bagaimana saya boleh menjadi penceramah anda pada pagi ini. Mula-mula yang seperti saya ceritakan, Datin Syikin bertanya siapa yang boleh, maka saya pun pada pagi hari itu agaknya hati tengah senang. PKP ni alhamdulillah memberikan kita sedikit masa untuk memikirkan beyond our work. Jadi saya kata okey, saya akan buat perkongsian ini, apa saja yang saya boleh kongsikan. Jadi mungkin ada di kalangan rakan-rakan warga UiTM tertanya-tanya, boleh ke Cik Kiah ni? Semua watak dalam kartun saya tu adalah watak-watak yang diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kita dalam semasa PKP ni. Kita ada Cik Kiah, Tan Sri, Prime Minister, ada sebut Haji Saleh, ada sebut Pak Mail. Jadi sebab perempuan ni mereka adalah isteri Haji Saleh dan isteri Pak Mail ya, dengan Cik Kiah. Jadi Cik Kiah ni kata, betul ke orang kimia ni dia boleh ke bercakap pasal motivasi? Jadi isteri Pak Mail pun kata, yalah apa training dia kan. Jadi isteri Pak Saleh kerana dia solehah, dia kata alah bagilah dia Chan. Ya, mungkin ada baiknya, ada manfaatnya sharing kita pada pagi ni. Agaknya ada sedikit sebanyak pengalaman yang boleh dikongsikan. Jadi itulah sebenarnya tujuan saya. Saya bukan ingin mengatakan saya ni bijak, saya ni pandai, tapi saya nak berkongsi. Kerana perkongsian itu mungkin ada manfaat kepada rakan-rakan yang menghadapi beberapa situasi yang berkaitan ya. Jadi next slide please. Bila kita bercerita tentang kreativiti, apakah definisi kreativiti ya? Jadi kita lihat ini adalah satu perkara yang jarang sekali kita perhatikan, terutama di Malaysia ya. Bila ada soalan ditanya, jarang sekali lah orang akan berebut-rebut untuk menjawab. Jadi saya berharap dengan pengisian-pengisian seperti ini, staf UiTM akan lebih proaktif, lebih kreatif, dan bila ditanya akan dengan segeranya menjawab seperti dalam gambar. Jadi kreatif mengikut adik kita yang memakai tudung putih di situ, dia kata boleh bagi idea kita beranak pinak. Ya, itu betul. Kalau orang yang kreatif ni dia fikir sikit, dia tercetus sedikit idea, dia akan memikirkan, dia akan terus mencuba untuk mengembangkan idea tersebut. Itu adalah orang yang kreatif. Orang yang sentiasa terbuka dengan
perkara-perkara baru, sentiasa ingin memperbaiki diri, itulah dia orang yang kreatif. Kemudian adik yang comel montel kat tengah tu, dia kata definisi kreativiti adalah penggunaan imajinasi dan idea original dalam melaksanakan tugas berpandukan matlamat organisasi. Bijak adik tu. Dia kata kena ada panduan. Matlamat organisasi mestilah dijadikan sebagai panduan dalam kita menjadi kreatif. Jangan pula kita menjadi kreatif dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan matlamat organisasi. Kreatif itu kreatif tak betul ya. Kita kena be kreatif dalam mencapai objektif kita. Lepas tu adik yang kat tengah itu mengatakan kreativiti adalah keupayaan untuk menjana idea dan melaksanakannya untuk menyelesaikan masalah atau tugasan. Of course, ya. Kita boleh berfikir di luar kotak. Think outside the box. Mungkin ramai orang dah mula mengatakan don't think outside the box, think inside the box, because if you think outside the box you'll go too far away. Tapi sebenarnya kita kenalah sentiasa terbuka, sentiasa ingin memperbaiki dari hari ke hari dan supaya kita tidak stagnan, kita tidak berada pada takut yang sama hari ini, esok, lusa masih pada takut yang sama. Kita hendaklah sentiasa maju ke hadapan, melakukan progres-progres yang bermanfaat untuk organisasi kita. Lepas tu adik yang kat belakang tu dia kata, kreativiti, orang seni. Orang seni yang pandai melukis, yang pandai mengukir, yang pandai muzik, yang pandai menulis, itu kreativiti. Betul juga tu, tapi itu adalah kreativiti yang innate, ya, yang menunjukkan hasil. Jadi dalam konteks perbincangan kita pagi ini, kreatif yang kita maksudkan adalah kreativiti dalam melaksanakan tugas-tugas seharian di pejabat, ya. Kemudian kesian, adik yang duduk belakang tu bilalah masa dia boleh bercakap, bilalah masa dia boleh menjawab, dia kata dah lah dia duduk belakang, sibuk dia panggil teacher, dia nak attention, ya. Jadi itu adalah sedikit perkongsian apakah definisi kreativiti. Jadi seterusnya, slide yang seterusnya, silakan. Okey, yang kita nak kupas pada pagi ini adalah kreativiti di tempat kerja. Sekarang ni kita diperkenalkan dengan pelbagai terma, ya, dalam PKP, dalam MCO, Movement Control Order, dalam Perintah Kawalan Pergerakan, sama ada terhad dan sebagainya. Kita diperkenalkan dengan perkataan new normal, ya, normal yang baru, habit baru, cara melakukan sesuatu yang baru. Jadi kerana dia adalah new normal, masa ini adalah satu masa yang begitu kritikal untuk kita menjadi kreatif. Kita hendaklah tahu bagaimana kita boleh mencapai tujuan sesuatu aktiviti itu dengan satu cara yang baru yang tidak menjejaskan kesihatan kita. Contohnya, agar we have to be creative, bukan saja zaman PKP. Di luar PKP pun memang kita perlu sentiasa kreatif. Dan orang-orang yang kreatif ni, dia adalah sangat-sangat contagious. Sangat-sangat mudah berjangkit. Jika kita berkawan dengan orang kreatif, kita akan dijangkiti dengan penyakit kreatif itu. Maka sebarkanlah ia. Kita tak, yang ini, don't worry, ini dia bukan macam COVID. Ya, dia bukan macam COVID. Creativity is something that you really, really want to catch. Something yang you memang nak sangat dijangkiti kerana orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang sentiasa berhati terbuka, sentiasa gembira dan sentiasa up to a challenge. Sentiasa bersedia menghadapi apa saja cabaran, live life to the full. Kita tak nak menjadi orang yang pergi kerja pun monyok, pergi kerja tak ada semangat, pergi kerja rasa hati berat. Kita tak nak macam tu. Kita nak menjadi orang-orang yang bila pergi kerja kita memberikan seluruh tenaga kita, seluruh
keupayaan kita supaya kita boleh membantu UiTM. Siapa yang tak sayang UiTM? Memang semua warga sayang UiTM. Betul tak? Ada tak warga yang tak sayang pada UiTM? Tak ada kan? Memang kita ingin memberikan apa saja yang terbaik untuk UiTM. Bayangkan jasa-jasa yang telah kita, bukan jasa lah, nak kata jasa ya. Ada yang pernah belajar di sini, ada yang memang dah bekerja di sini bertahun-tahun, ada yang kita semua membesarkan anak pinak kita, keluarga kita, kehidupan kita, sara kehidupan kita dengan pendapatan yang kita perolehi dari UiTM. Maka kita seharusnya sayang, kita seharusnya ingin melihat UiTM ini mencapai apa saja yang dicita-citakannya. Kalau hati dah sayang, kita akan berikan jiwa dan raga supaya orang yang kita sayangi itu sentiasa cemerlang. Ya, jadi begitulah kita dengan UiTM. Tapi kreativiti sebenarnya memerlukan keberanian. Kalau kita takut, hati kita sentiasa ragu. Ish, boleh ke? Itu kita kena buang. Bila kita terasa, bila kita ada idea untuk melakukan sesuatu yang kreatif, kita haruslah berani. Ya, kreatif yang baik, remember kreatif yang baik, bukan kreatif yang satu lagi tu. Kreatif yang putar alam punya barang. Itu tak mau. Kita nak kreatif yang membawa kepada pembangunan, kepada kecemerlangan, kepada kegemilangan UiTM. Kita nak kreatif yang tu. Jangan takut, beranikan diri, ya, beranikan diri supaya kita ni boleh menyumbang seoptimum yang mungkin kepada UiTM. Now, musuh utama kreativiti adalah zon selesa. Orang yang dah berada dalam zon selesa, dia dah tak nak berubah dah. Kalaulah dia buat kerja tu macam tu daripada 20 tahun yang lalu, dia selesa sangat dengan cara tu, dan dia tak nak berubah, maka dia tak akan menjadi kreatif. Setiap staff, setiap warga yang ingin melihat kejayaan UiTM tidak akan membiarkan dirinya berada dalam zon selesa. Yes, we need security blanket. Security blanket is not the same as your comfort zone. Yeah, we have to always challenge. Kita kena selalu sentiasa mencabar diri kita sendiri. Bagaimana hari ini boleh menjadi lebih baik daripada esok. Yeah? Kreativiti tak akan habis. Ini adalah satu perkara. Dia macam ilmu juga. Ilmu tak akan habis. Lagi kita pakai ilmu tu, lagilah dia akan bercambah. Lagi kita mengamalkan sifat kreatif, lagilah sifat itu akan menjadi lebih subur dalam diri kita. Jadi, jangan takut, tak akan habis. Kreativiti tak akan pupus bagi orang-orang yang mengamalkannya. Lagi banyak ia digunakan, lagi suburlah ia bercambah. Dan kreativiti ini adalah sesuatu yang tidak akan menunggu saat-saat istimewa untuk dia muncul. Kita bangun pagi, kita tunggu je. Kita pergi kerja, kita tunggu je. Bilalah kreativiti ni nak datang. Bila, jangan kita tunggu. We have to look for it. Ya? Kita kena cari. Kita kena cari semangat, keberanian dan juga idea bagaimana nak menjadi kreatif dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita. Kreativiti muncul untuk menjadikan saat-saat biasa anda begitu istimewa. Hari-hari datang kerja, everything is the same. Ya, sama je. Pagi pukul 8 punch in, buat kerja. Kemudian lunch time, buat kerja lagi, petang balik. Day in, day out. Itu adalah benda-benda yang terlalu biasa. Kalaulah kita menukarkan sekurang-kurangnya satu perkara dalam sehari untuk kita lakukan dengan cara yang kreatif, maka hari itu bukanlah hari yang biasa untuk kita. Hari itu adalah satu hari yang begitu istimewa untuk kita dan begitu bermakna untuk UiTM. Kita ada 19,000 orang staf di UiTM lebih kurang. Lebih kurang separuh-separuh lah pensyarah dan juga pentadbir.
Kalaulah 19,000 orang staf ini, setiap seorang berusaha untuk menjadi kreatif dan melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh ikhlas dan kreativiti, UiTM akan soar, akan naik ke atas. Begitu mudah. Kerana kita mempunyai volume yang besar. Kita mempunyai tenaga kerja yang begitu besar, yang begitu berupaya. Maka kalaulah setiap seorang daripada kita dalam UiTM ini mempunyai hasrat untuk menjadi kreatif, memperbaiki dari hari ke hari, memang UiTM will never go far from matlamatnya. Dan kreativiti bukanlah kepunyaan staf cemerlang sahaja. Alah, dia okeylah kreatif, dia cemerlang. It doesn't go that way. Dia bukan kreatif kerana dia cemerlang. Dia cemerlang kerana dia kreatif. Biasanya, ya. Kreativiti akan membawa pada kecemerlangan, tapi kecemerlangan bukanlah perkara yang mengundang kreativiti, ya. Kreativiti boleh mentransformasi staf biasa menjadi staf cemerlang. Kalaulah selama ini anda selalu merasakan bahawa anda ni basher-basher, kita dah biasa orang Melayu kita lah basher-basher je kan. Saya pun baru dengar juga term tu basher-basher. Bolehlah kita merendah diri, tapi bila kita bekerja kita jangan terlalu merendah diri. Kita kena selalu challenge diri sendiri. Ya, cabar diri sendiri. Bagaimana saya nak jadikan hari ini lebih istimewa, lebih bermakna daripada hari kerja saya semalam, ya, insyaAllah. Sebenarnya bila kita kreatif, jiwa kita akan rasa bahagia, kita akan fun. We're having a lot of fun. Cuba tanya orang-orang yang berada dalam kumpulan atau berada dalam situasi ataupun pejabat yang meraihkan kreativiti. Mereka adalah orang-orang yang suka datang pejabat. Tak merungut, ya. Kerana kalaulah kita merungut pergi kerja, di mana keberkatan kerja, ya? Hati kita akan berat, badan kita mungkin akan sakit kerana psychologically kita tidak bahagia. Jadi orang-orang yang kreatif ini biasanya they will be having so much fun dalam kumpulan mereka, walaupun kerja dalam kumpulan mereka itu yang diberikan ada satu kerja yang terlalu berat, ya, terlalu berat. Contohnya, kita diminta untuk mencapai 5 bintang, 6 bintang ranking setara. Ini cerita pasal ranking lah ni, walaupun sebahagian kita merasakan ranking itu bukan tugas dia, tapi sebenarnya setiap seorang daripada warga UiTM adalah bertanggungjawab supaya UiTM mencapai apa yang diciptakan, iaitu ranking 6 bintang. Memang berat untuk mencapai ranking 6 bintang. Terlalu berat tugasnya. Tetapi bila anda bekerja dengan rakan-rakan yang sama kreatif dengan anda dan anda mempunyai percambahan ilmu yang sihat, percambahan perkongsian kepakaran yang sihat, kerja yang berat itu kita akan rasakan begitu seronok. Seronok. Siapa yang pernah merasakan perkara ni? Perkara yang sangat berat, perkara yang kita tak tahu kita boleh buat ke tidak, tapi kita lakukan bersama dengan rakan-rakan yang begitu passionate, rakan-rakan yang mempunyai keterujaan yang tinggi, maka kita mesti akan rasa seronok. Rugilah orang-orang yang tak pernah merasa keseronokan ini. Cari keseronokan kerana dia akan membawa kita kepada kesihatan mental yang lebih tinggi, ya. Kalau kita seronok, memang we will become healthier, ya. Kita akan menjadi lebih bersemangat, lebih full of life, hidup, ya, hidup kita. Jadi creativity is intelligence having fun. Kita membiarkan kita punya kecerdasan pemikiran ini having so much fun, ya. Jadi kita akan menjadi lebih kreatif jika kita mencambah biakkan kecerdasan minda kita dan juga kegembiraan bekerja, ya. Now, creativity ialah keupayaan untuk mengubah amalan biasa
dan melakukan sesuatu secara berbeza dengan natijah yang cemerlang. Ya, ubah amalan biasa. Kalaulah katakanlah kita, saya pun tak tahu apa kerja anda, type surat contohnya, menaip surat. Satu hari anda boleh menaip surat mungkin 10 surat, ya, dengan dikirimkan kepada siapa tu kita type satu persatu, sekian, kemudian bagi pada bos untuk semak. Kalau setiap satu surat itu kita type satu persatu, tuan dan puannya kita tukar secara manual, dan detail-detail di dalamnya surat yang sama tapi diberi pada orang yang lain, alamat berbeza, dia punya gelaran berbeza. Memanglah satu hari kita hanya boleh settlekan sekian bilangan surat. Tapi jika kita kreatif, kita tak mahu dah buat kerja ni, jemu sebenarnya, jemu kalau kita buat kerja yang berulang-ulang. Jadi kita mesti fikirkan satu cara bagaimana nak memudahkan kerja kita tetapi mengurangkan mistakes. Jadi kita bertanyalah dengan kawan-kawan, macam mana nak type surat ni, saya letih lah. Kadang-kadang tukar tuan di atas, paragraf bawah lupa, lepas tu bila dah bos dah semak, bos pulangkan, kena buat balik, betul yang ni, salah yang tu kan. Biasa, siapa yang tak biasa mengalami perkara ni? Biasa kan. Jadi sebenarnya ada tool, mail merge, ya, mail merge kita boleh gunakan. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak ambil tahu apa teknologi yang boleh kita lakukan, memanglah kita akan start satu hari buat 10 surat tu lah. Lepas tu asyik-asyik kena tegur. Especially bila hari tu kita sakit perut ke, kita kurang sihat ke, memanglah kita punya alertness berkurangan. Jadi kalaulah kita tahu bahawa Word itu mempunyai satu function yang dikatakan mail merge, well, everything you type saja dalam Excel, you punya data, you type surat you, satu keping surat saja, kemudian kita masukkan. Saya pun pernah belajar lah benda ni, sebab masa saya jadi koordinator dulu, benda ni saya buat sendiri. Saya pening kepala macam mana nak buat, saya nak hantar kepada berapa puluh college, berapa puluh orang guru, masa tu saya handle usaha sama kan. Kemudian saya belajar cara mail merge. Alhamdulillah, mail merge satu hari nak tulis 1000 surat pun boleh, tanpa mistake. Itulah kreativiti. Bukan nak kata saya kreatif, saya nak mengatakan kita mesti selalu ambil tahu dan mempelajari ilmu-ilmu baru. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menjadi kreatif, ya. Melakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang baru dengan natijah yang cemerlang. Itu adalah goal kita. Itu adalah matlamat kita. Ya, jangan biarkan tugas-tugas seharian yang begitu mundane, yang begitu berulang-ulang, repetitif, jangan biarkan dia melunturkan semangat dan motivasi kita. Ya? Dan kreativiti lahir dari idea yang bertentangan. Jangan takut untuk bertukar-tukar pendapat dengan kawan. Kadang-kadang bila kita bertukar pendapat dengan kawan, suara pun naik juga kan. Jaranglah kita ni boleh berbincang tanpa kita naik semangat sampai kata, dia ni kan macam tak mau dengar je cakap orang. Malah lah macam ni. Jangan. Kita mesti hendaklah sentiasa dengan pemikiran terbuka. Kita kena sudi mendengar idea-idea yang tak sama dengan idea kita. Jangan nak dengar idea yang sama dengan idea kita je, tak ada percambahan di situ. Kita mesti nak dengar. Kalau ada orang yang sanggup memberikan idea, dengar dia. Dengar, jangan cantas, dengar. Cuba fahamkan. Kemudian kita fikirkan, ya mungkin betul, ataupun tak adalah, tak boleh pakai lah idea dia. Kita fikirkan. Jadi we have to, jangan takut untuk mengutarakan idea. Kalaulah kita rasa kita mempunyai satu cadangan nak bagi pada bos. Bos rasanya kalau kita buat macam ni kot better kot. Jangan takut. Kalau rasa kita boleh menyumbang dalam memberikan idea, berikan saja. Ya. Walaupun ia tak selari dengan arus normal. Berikan sahaja idea tersebut. Kerana manalah tahu dengan apa yang kita sebut, orang lain akan mengembangkan lagi idea tersebut menjadi satu yang lebih mantap. Ya. Jadi don't be afraid to be different.
jangan rendah diri. Niat tu ada, kena sandarkan niat kita adalah untuk kebaikan UiTM. Jangan sandarkan niat pada, oh kalau aku cakap macam ni mesti bos sayang. Boss is not going to be there forever. UiTM will be there much longer than a boss. Ya. Jadi mestilah kita sandarkan supaya kita ini boleh mengoptimumkan sumbangan kita ke arah kecemerlangan UiTM. Put UiTM first. Ya. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang apakah tentang kreativiti di tempat kerja. Now, bila kita kata our color purple, yes, saya pun hari ini sengaja pilih tudung warna purple. Purple ini adalah color utama UiTM. Kalau tengok logo kita di situ ya, saya bekalkan. Siapa yang tak tahu, tak ingat ya, logo UiTM lampau. Okey, bila kita sebut purple je yang datang ke minda kita, of course UiTM. Saya kadang-kadang nak tergelak juga, ada satu tiang dalam rumah saya tu saya tak boleh buang masa buat renovation. Dia duduklah kat tengah dapur tu. Tak semena-mena bila saya memilih warna untuk cat tiang tu, saya pilih color tudung saya ni. Bila dah siap, alamak, UiTM bukan saja di hatiku tapi juga dalam dapurku. That color. Because mungkin kita dah terlalu condition, terlalu dibiasakan dengan color purple, jadi kita menjadi sayang pada purple, sayang kepada UiTM. Ya, sekali lagi siapalah yang tak sayang UiTM, betul tak? Kita tengok zaman PKP ni berapa ramai teman-teman kita, keluarga kita yang tidak ada pendapatan, ya. Mereka yang tidak sebertuah kita. Di UiTM, RM1 pun duit kita tak kurang zaman PKP ni, betul tak? Begitulah, bukanlah saya nak kempen kata apa, tapi hati saya memang sangat-sangat sayang UiTM dan saya berharap semua warga pun berfikiran dan mempunyai perasaan yang sama. UiTM ni buruk-buruk dia, memang dia the best lah, betul tak? Kan? Yalah, memanglah. Kalau bukan kita, siapa lagi tak nak cakap macam tu? Kalau bukan orang UiTM yang kata UiTM the best, siapa lagi kalau bukan kita? Ya? Siapa lagi kalau bukan kita? Jadi, UiTM seperti yang kita tahu mempunyai visi, mempunyai misi yang begitu tinggi. UiTM berani untuk meletakkan objektif kualiti yang begitu tinggi. Kerana kita tahu, kalau kita tak meletakkan sasaran yang tinggi, sampai bila kita boleh mencabar kebolehan diri kita sendiri. If we do not challenge ourselves, we will never improve. Ya, saya adalah sekali-sekali terlibat dalam penetapan objektif kualiti. I myself have doubts. Saya mempunyai keraguan, boleh kan ni, ya Allah, beratnya. Tapi itu adalah tugas kita. Kita letak sasaran yang tinggi. Kerana tanpa kita mensasarkan sesuatu yang tinggi, kita will never progress. Ya? Jadi bila UiTM meletakkan satu sasaran yang tinggi untuk dicapai, apa tugas kita? Tugas kita adalah memastikan sasaran itu kita capai. Dan bagaimana caranya kita membantu UiTM untuk mencapai sasaran itu secepat yang mungkin? Tingkatkan kreativiti. Anak pinakkan idea anda. Lakukan, belum lagi. Lakukan yang terbaik untuk UiTM. Kerana apa tahu? Apa saja yang kita curahkan dalam amal, kerja ini adalah ibadah. Betul tak siapa yang pernah dengar ni? Kerja adalah ibadah. Kerja itu membawa kepada keberkatan. Keberkatan rezeki. Kita nak rezeki yang kita bawa balik, besarkan anak-anak, buat rumah, beli kereta. Kita nak rezeki itu berkat. Jadi keberkatan itu bergantung kepada usaha kita. Kalaulah gaji sekian kita terima, tapi setiap hari kita pergi kerja tu hati tidak ikhlas, hati selalu nak cengkelat, hati selalu nak curi tulang, memanglah tak akan berkat. Memanglah pendapatan kita tak akan berkat. Anak-anak kita dibesarkan dengan
duit yang tak berkat. Kita nak pendapatan kita berkat. Kita nak gaji kita yang sedikit itu boleh kita gunakan untuk banyak perkara. Kita boleh sedekah, kita boleh sara anak-anak, kita boleh buat itu dan ini. Di mana datang keberkatan itu? Datangnya daripada usaha kita. How do you earn your money? How do you earn your living? That is where the blessing, di situ di mana barokahnya sampai, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am. Saya ni tiba-tiba hari ni jadi ustazah lah pula, ya. Minta maaf orang kimia nak jadi motivator. Tapi kita memang kita balik pada Islam. Saya minta maaf kalau ada di kalangan pendengar yang bukan Islam, tapi Islam mengatakan bahawa dan masing-masing orang yang memperoleh darajatnya dengan apa yang dikerjakannya. Apa yang kita lakukan, itulah balasan yang kita dapat. Berapa ikhlas hati kita, itulah keberkatan yang kita perolehi. Walikullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya. Dan Tuhanmu tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah ni melihat. Kalau kita tiba-tiba rasa, Allah hari ni malas dia nak buat kerja, nak pergi duduk bawah meja lah tidur. Boleh tidur bawah meja sekejap kalau pening, tapi make sure kita berlakukan masa rehat. Jangan kita kunci pintu kerana kita tak nak buat kerja hari tu. Kalau terasa tak nak buat kerja hari tu, ambil cuti, ya, supaya gaji kita hari tu berkat. Gitu. Dan be kreatif. Apa salahnya kita memikirkan cara terbaik untuk kita melangsaikan tugas-tugas kita dengan cepat, dengan cekap, dengan cemerlang, dengan natijah yang diinginkan. Asyik-asyik buat kerja yang sama, asyik-asyik buat kesalahan yang sama. Itu tak berkat. Kerana hari ni dah ditegur, besok ulang lagi, besok ulang lagi. Itu adalah ciri-ciri yang tak berkat. Kenapa dia ulang lagi kesalahan dia? Kerana dia tidak ada sikap ingin memperbaiki. Jadi Allah kata, apa yang kamu usahakan, itulah ganjaran yang kamu perolehi. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 132. Jadi saya ni ada, I have dalam 20 minit lagi, ya. Okey, bagaimanakah kreativiti dipupuk? Saya ni cakap banyak pasal kreativiti. Bagaimana caranya? Tunjukkanlah, bukanlah saya ni bijak sangat, tapi dari pengalaman, ya, dari pengalaman. Saya ada beberapa tip atau beberapa anjuran saranan kepada para ketua dan juga kepada kita semua. Kita pergi pada apakah saranan-saranan yang saya boleh utarakan kepada para ketua yang ada dalam forum kita ni. Dalam forum kita mesti ada yang ketua, kan? Kullukum ra'in. Setiap satu di antara kamu adalah ketua. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan ditanya tentang orang yang kamu pimpin. Walaupun berdua, kalau kita berdua saja dalam pejabat, salah seorang mesti ketua. Tak boleh tak ada ketua. Kerana kalau tak ada ketua, di situlah akan berlakunya kurang hala tuju, ya, kerana ada ketua. Jadi untuk para ketua, untuk memupuk kreativiti staf dalam pejabat kita, pertama sediakan latihan yang sesuai. Kita tak boleh minta staf kita jadi kreatif tapi kita tak bagi dia kemahiran. Contohnya kita nak dia tahu mail merge tapi kita tak pernah pun arrange macam mana latihan untuk buat mail merge ni. Saya ambil contoh yang tu je lah. Macam mana dia nak tahu kalau kita tak ajar? Kalau kita tak sediakan, mungkin kita sebagai bos kita tak tahu macam mana nak buat. We don't know everything. But we panggil orang yang boleh ajar. Ya. Ramai saja orang yang boleh ajar. ILD boleh, kalau ILD tak sediakan kita boleh panggil trainer daripada luar, ya. Saya rasa dalam besok pun ada anjuran daripada persatuan ni bagaimana untuk kita buat infografik. Contohnya kita nak staff kita buat infografik. Tapi kita tak pernah bagi dia latihan. Macam manalah dia nak buatkan. So tugas kita, tanggungjawab kita, hak pekerja kita adalah menerima latihan. Dan kita sebagai bos mestilah sediakan cara untuk melatih anak-anak kita
supaya mereka menjadi lebih kreatif. Tak boleh kita salahkan dia. Macam anak kita lah, kita nak suruh dia masak nasi kat rumah ya. Nak suruh dia masak nasi, membebel, apalah, pemalas, tak reti, nak tolong lah apa. Macam mana dia nak reti masak nasi kalau kita tak pernah ajar dia masak nasi. Dan sebagai ketua, kita mestilah sediakan latihan. Yang kedua, sebagai ketua, kita mestilah wujudkan visi, misi dan hala tuju jabatan yang jelas. Itu tanggungjawab ketua. Our mission, our vision and where do we want to go. Ketua mesti wujudkan perkara itu dengan jelas dan seterusnya komunikasikan kepada semua warga dalam jabatan anda. Kalau mereka tahu di mana, where do we want to go, they will go with us. Betul. Kadang-kadang staff ni tidak menyokong kita kerana dia tidak nampak ke mana dia nak pergi. Kita jangan kecil hati bila anak buah kita tak sokong kerana mungkin dia tak tahu. Hai, bos ni nak buat apa sebenarnya? Kan? We have to always communicate. Sentiasa berkomunikasi. Itu akan memupuk kreativiti. Kalau dia nampak bos dia sentiasa memberitahu, okey, kita punya jabatan begini. Macam masa saya di IRMI dulu, saya kata, okey, tahun ini sasaran kita 5 bintang. Maira contohnya lah, saya ambil contoh Maira. Every single time I meet my staff, I will say that. Supaya mereka tahu di mana hala tuju dan mereka akan bekerja bersama dengan saya menyokong apa yang kita cita-citakan untuk UiTM. Jadi sentiasalah komunikasikan hala tuju jabatan dan sentiasa puji kejayaan sekiranya ada di kalangan staf kita yang membuat sedikit pembaharuan yang membawa kepada penambahbaikan, puji dia. Wah, cantiknya. Dekat-dekat nak raya contohnya dia orang letak perhiasan-perhiasan raya untuk menimbulkan rasa seronok datang kerja, ya. Oh, cantiknya, terima kasih ya Allah. Hai, saya tak payah suruh pun korang buat. Kreatifnya, puji. Jadi bila staf kita rasa mereka dihargai, besok dia nak buat lebih lagi. Kalau kita masuk pejabat, kita nampak ada perhiasan raya staf kita letak, kita masuk, kita nak buat tak nampak, kita keluar balik macam tu lah sampai raya tak pernah kata, wih cantik lah lampu lip ke apa ke. Yang kata, alah bos bukan perasan pun, memanglah kita sibuk kan. Tapi apalah, a little bit of kind words, 1 minit pun tak sampai pun 1 minit kan, akan membawa kepada motivasi yang baik di kalangan anak buah kita. Puji kejayaan. Kalau ada kesilapan, kalau staf kita membuat kesilapan, memang manusia ni tak lari dari kesilapan. Tegurlah dia dengan cara bijaksana. Jangan di depan semua orang kau jerit nama dia, "Hei Ali, kenapa kau buat macam tu? Bodoh lah." Kan? Bukan Ali pandai. Jadi kita kalau kita nak menegur staf kita yang ada buat salah, panggil dia ke dalam pejabat kita, cakap baik-baik. Kita mula-mula kita puji dulu dia dulu, lepas tu kita kata cuma hari tu kan saya nampak awak buat begini-begini, saya rasa tak elok. Kita buat cara yang baik kerana bila sebagai bos, bila kita menegur dengan cara yang baik, insya-Allah kaki tangan tu tak akan ulang balik kerana dia malu ditegur sedemikian rupa kerana kita menegur dengan cara yang baik. Tapi kalau kita tegur dia dengan cara yang kasar depan semua orang, dia lagi meluat gemak kan. Dia kata, buat lagi besok. Sakit hati, dia tak sayang. Kena ada perasaan untuk memupuk sayang kepada UiTM. Bos memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk perasaan cintakan pada jabatan. Ya. Jadi bila orang sayang pada jabatan, dia akan buat apa sajalah. Dia akan buat apa saja. Raikan perbezaan pendapat, raikan perbezaan cara kerja, kuatkan pasukan, itu tugas bos. Kalau ada orang bagi pendapat yang berbeza, kita dengar, kita raikan dia. Kalau tak betul, kita bagi tahulah. Rasanya better kot kalau kita buat cara sekian-sekian, kan? Kemudian libatkan dan dapatkan pandangan staf dalam membuat perancangan. Kalau kita merancang sesuatu,
Jangan rancang seorang-seorang. Kita tak libatkan staf kita, macam mana dia nak sokong kita? Kalaulah cadangan itu datang dari dia sendiri, kita tak suruh dia buat pun dia akan buat. Betul tak? Kan? Tapi kena masing-masing hati yang terbuka, ya, libatkan. Lepas tu tunjukkan bahawa anda menghargai budaya kerja yang baik, ya. Kalau kita nampak staf kita tu buat something extra, kita kata wah baguslah, saya suka cara ni, gitu ya. Lepas tu bersifat jujur dan terbuka. Dengan staf kita sentiasa terbuka, ya. Pangkat tak dibawa ke mana-mana. Satu hari kita pegang jawatan ni, satu hari besok mungkin bukan kita yang pegang jawatan. Kita akan kembali berkawan dengan semua orang. Jadi hendaklah amalkan polisi terbuka, jujur. Kerana dengan keadaan macam tu, semua orang faham di mana kita. Where you stand, where I stand. And everybody stands for UiTM. Kan? Dan tanganilah dengan baik satu perkara yang rumit. Kalau datang satu masalah yang begitu susah untuk kita tackle, kita tangani dia dengan baik. Kita libatkan semua orang. Berikan maklum balas membina. Jangan condemn. Bila condemn tu yang jadi tak betul. Itu tip untuk para ketua. Jadi sebenarnya apa yang penting di sini adalah ketua memainkan peranan yang begitu penting dalam memupuk sifat kreativiti dan amalan kreatif dalam jabatan. Tip untuk semua pula, ini bila ketua dah buat latihan, korang pergilah. Bila dah buat latihan, katakanlah latihan tu anjurkan 2 hari. Korang pergi, kadang-kadang korang pergi balik tak ada terima apa-apa. Rajinkan membaca, rajinkan memerhati, rajinkan belajar, perbanyakkan ilmu, tingkatkan kemahiran. Itu untuk semua orang, ketua tak ketua. Sebab kita ni memang lahir tanpa ilmu. Walaupun kita join UiTM dengan degree, dengan master, dengan PhD, ada saja ilmu yang kita tak tahu. Maka sentiasalah terbuka untuk menerima ilmu baru, belajar ilmu baru, laparkan ilmu. Sebab bila kita laparkan ilmu, kita sentiasa ingin belajar. Bila kita ingin belajar, kita akan dapat ilmu baru banyak dan kita boleh jadi lebih kreatif. Kan? Berkawanlah dengan rakan yang kreatif. Jangan berkawan dengan rakan yang negatif. Bila berkawan dengan rakan yang negatif, kita sendiri akan jadi negatif. Berkawan dengan rakan yang kreatif, yang positif dan contohilah cara mereka. Orang kata birds of a feather flock together. Burung yang nak direct translation macam pelik pula ya. Burung yang sama bulu akan berkumpul sesama mereka juga ya. Jadi orang kreatif, carilah kalau korang nak jadi kreatif, berkawanlah dengan orang kreatif ya. Kalau nak orang yang jujur, berkawanlah dengan orang yang jujur. Kalau nak orang yang rajin baca Quran, berkawanlah dengan orang yang rajin baca Quran. Sebab dia ni sifat-sifat baik ni dia macam kaunter minyak wangi. Kaunter minyak wangi tahu tak? Kalau kita masuk Ion ke mana-mana Sogo ke yang ada kaunter minyak wangi tu, area tu wangi je. Kita lalu pun dalam area tu, kita tembus ke sebelah sana, sedikit kewangian dah ada melekat pada baju kita. Betul tak? Kan? Kalau kita masuk pula kedai mamak contohnya yang sentiasa menggoreng benda-benda yang berminyak-minyak, rempah ratus, kau datang duduk makan sikit aja pun, keluar-keluar baju kita dah bau minyak. Begitulah situasi kita sebenarnya. Berkawan dengan orang baik, kita jadi baik. Berkawan dengan orang yang kurang baik, kita pun sedikit sebanyak akan menjadi seperti itu. Jadi pilih kawan dengan baik ya. Yang keempat, beranikan diri untuk mendapatkan komen dan cadangan dari rakan yang lain. Ini jarang kita berani. Betul tak? Bila kita dah buat sesuatu tu, kita rasa, dah elok dah ni kot. Tak akannya kita nak pergi bertanya, Polan, tengok sikit kerja aku ni. Apa yang aku boleh bagi baik? Tak adanya, jarang. Ya? But, untuk menjadi lebih kreatif, kita kena berani mendengar pendapat orang lain dan terbuka dengan saranan-saranan. Ya? Hati terbuka. Nothing is personal. Dalam kita membuat kerja tak ada benda yang personal. Ya? Kerja adalah untuk mencapai keberkatan rezeki. Ya?
buka minda terhadap perkara baru. Macam saya kata tadilah, rajin-rajinlah memerhati, rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah menambah ilmu. Wujudkan suasana kerja yang gembira dan harmoni. Siapa yang tak nak kerja di pejabat yang happy-happy? Kita suka sangat kerja di pejabat yang happy-happy. Kita tak nak pejabat yang terlalu suram, terlalu tengok sana muka masam, tengok sini muka berkerut. Itu semua tu tak elok. Jadi kita nak wujudkan suasana kerja yang gembira, yang harmoni. Fokuskan tumpuan untuk memberi yang terbaik untuk jabatan. Jangan terbaik untuk diri sendiri. Kepentingan jabatan lebih dari kepentingan diri sendiri. We always have to put our department above us. We are nothing compared to what the department is. Apa yang kita perlu berikan, kita berikan. Apa yang kita perlu fikirkan bersama, kita fikirkan bersama. Always UiTM first. We will never go wrong. Kalau kita meletakkan UiTM di tempat pertama bila kita membuat keputusan apa-apa sahaja, insya-Allah keputusan itu tak akan salah. Tapi the moment kita mula meletakkan kepentingan diri sendiri, kepentingan kumpulan kita dalam melakukan apa-apa saja keputusan, dalam mengambil keputusan, most time, bila kita belakangkan kepentingan UiTM, most time, something will go wrong. Jadi always put UiTM first. That will never go wrong. Siapa setuju dengan saya? Thank you. Itu adalah apa yang saya boleh kongsikan tentang bagaimana nak memupuk kreativiti. Jadi bagi rakan-rakan yang beragama Islam di sini, kita pun dalam agama sila next slide please. Tuntutan kreatif dan berilmu dalam Islam. Nah, ini saya memanglah saya duk cari dalam hadis, saya duk cari dalam Quran tentang kreatif ni tak ada lahnya kan. Indeks kod mana pun tak ada dalam perkataan Al-Quran tu kreatif, tapi kita ambil iktibar. Contohnya, ini berlaku zaman Rasulullah SAW dulu, masa perintah solat masih baru lagi, sahabat-sahabat masih lagi mempelajari bagaimana nak melakukan solat. Jadi saya bacakan hadis ini, diriwayatkan pada suatu hari sahabat Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat iktidal Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kena buka kacamata, better tapi mata saya pek sikit. Saat iktidal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Macam betul lah macam kita bila kita bangun dari rukuk kita kata sami Allahu liman hamidah. Salah seorang daripada makmum yang ada yang menyusul ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan berdoa, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi selepas solat Nabi bertanya, sebab dia tak ada ajar doa ni. Rasulullah tak ada ajarkan doa ni. Sahabat itu dengan kecintaannya kepada Allah, dia baca doa ni. Dengan dia punya kreativitinya untuk meningkatkan mutu solatnya. Sahabat itu membacakan Rabbana lakal hamd. Yang kita sekarang dah amalkan ya. Rasulullah bertanya, siapakah tadi yang berdoa? Sebenarnya sahabat itu mula cuak lah kan. Aku baca doa yang Rasulullah tak tanya, kok Nabi nak marah dia. Tapi sebab dia jujur, saya ya Rasulullah, dia kata saya yang baca doa. Rasulullah berkata, saya melihat lebih daripada 30 malaikat berpacu hendak mencatat doa itu lebih dahulu. Jadi artinya, keberkatan kita punya kreativiti ini, ganjarannya tinggi. Bukan saja ganjaran dalam hidup yang sekarang ini, ganjarannya adalah membawa kepada alam baka. Ya. Jadi be kreatif, jangan takut be kreatif. Walaupun kita tak nampak ganjarannya di sini, kita buat kreatif lagu mana pun, bos tak perasan pun kan. Ada pahalanya insya-Allah. Ada. Lepas tu Allah bersabda, dan Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun.
innama yatadzakkaru ulul albab. Dia kata, adakah sama orang yang berilmu? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Sentiasalah kita ingin menambah ilmu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran, ya. Jadi tak sama orang yang rajin belajar dengan orang yang tak rajin belajar. Orang yang rajin nak meningkatkan kemahiran dengan orang yang tak rajin meningkatkan kemahiran. Tak sama. Dalam Quran dah kata tak sama. Jadi kita nak. Lepas tu bila kita dah memperkenalkan sesuatu yang kreatif, ada pula hadis yang mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajra fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia yang akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Contohnya kita dah create something creative in the office. Kita dah establish satu amalan kreatif. Jadi siapa saja yang melakukan, meneruskan amalan itu dalam pejabat yang menyebabkan kecemerlangan pejabat, pahalanya dapat kat kita sampai bila-bila. Itulah dia tuntutan kita untuk menjadi kreatif, untuk berilmu dalam Islam. Jadi Islam ini dia cover everything. Cuma kita saja yang perlu mengambil pelajaran, ya. Jadi setakat ada 4 minit saja lagi. Masa untuk saya bercakap dengan rakan-rakan semua. Di akhir Ramadan ini kita ada kurang daripada seminggu untuk kita menikmati dan menghayati keberkatan Ramadan. Saya ucapkan selamat menikmati dan menghayati fasa ketiga Ramadan yang penuh keampunan dan keberkatan. Dan izinkan saya untuk memberikan ucapan awal selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga UiTM. Raya kita kali ini adalah satu raya yang begitu unik, yang begitu lain daripada yang lain. Seumur hidup inilah gamaknya raya kita yang lain daripada yang lain. Raya bila dalam umur hidup kita ni yang khutbahnya akan dibaca di rumah kita oleh ketua rumah kita? Bulan Ramadan mana yang tarawihnya kita tak boleh buat di masjid, kita buat di rumah kita sendiri? Inilah dia salah satu daripada keunikan tahun ini. Dalam zaman PKP MCO ni, ambillah pengajaran, sentiasalah berhati-hati. Kita jaga kita, ya. Kita jaga kita. Orang Kelantan kata, jangan duk kelik, jangan balik rut. Siapa pada menyanyi lagu tu, jangan kelik. Jadi stay safe everyone. Saya doakan semoga anda semua cemerlang demi kecemerlangan UiTM. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada, ya? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, dan bye-bye everyone. Tintin.